Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang. Apa khabar semua? Bertemu kembali saya Cikgu Nik. Jadi sebelum ni kamu pernah jumpa cikgu kan? Jadi tak kenal lagi cikgu ya. Cikgu Nik. Baik, jadi hari ni jadi SPM bakal kata apa dah tak lama lagi kan. Jadi minggu hadapan pelajar dah mula dengan SPM kan. Jadi macam mana persediaan semua pelajar? Sampai sekarang ni dah apa? 80%, 90% ataupun masih lagi terpinga-pinga-pinga. Okey. Walau bagaimanapun, jom. Orang kata apa, masa yang peluang yang ada ni beberapa hari lagi ni, manfaatkan setiap detik, setiap saat dan gunakan sebaik-baik mungkin. Okey, baik. Jadi kelas hari ni cikgu akan ajar kamu dengan dipanggil tajuk sains sistem endokrin manusia. Dan tajuk ni dia agak famous. Famous kenapa? Disebabkan tajuk ni adalah diambil daripada 1000 lama. Dia masih lagi dikekalkan. Dan cuma tajuk ni dia buang beberapa perkara. Sebagai contoh tentang dipanggil sistem neuron. Dia panggil sistem dipanggil macam efferent apa semua dah dibuangkan. Cuma dikekalkan yang ni. Baik, tanpa buang masa, bila kata pelajar untuk sains, kadang-kadang banyak dipanggil istilah term-term yang digunakan dalam sains. Jadi salah satu yang cara cikgu selalu bagi tahu pelajar, bila kamu tengok istilah tu, jadi kamu boleh buat gambaran dia. Sebagai contoh berkenaan dengan dipanggil sistem endokrin manusia. Tajuk ni yang kamu belajar tentang dipanggil sistem koordinasi manusia. Baik, bila cerita tentang sistem endokrin manusia, bila kata endokrin ni apa benda sebenarnya? Baik, dan kamu tengok dekat sini, adalah dipanggil sebahagian atau dipanggil yang terlibat dalam sistem endokrin manusia. Term endokrin ni merujuk kepada, iaitu dipanggil bila kata endokrin maksudnya pertama, bila kata cerita pasal endokrin, pelajar kena set dalam kepala mesti terlibat dengan dipanggil dengan hormon. Hormon, tak ada benda lain. Sebab apa? Endokrin ni adalah dipanggil macam kelenjar dipanggil tanpa duktus. Sebab apa? Bahan seperti hormon dirembeskan terus ke dalam darah tanpa menggunakan dipanggil duktus, melalui duktus tak. Sebab tu dipanggil endokrin. Endokrin merujuk kepada kelenjar tanpa duktus. Hormon dirembaskan secara direct terus kepada dipanggil salur darah kamu. Baik. Dan apa pentingnya sistem endokrin pada manusia ni? Kadang-kadang pelajar tahu, dia belajar dia tahu apa pentingnya. Jadi endokrin ni berkait rapat dengan bagaimana dipanggil tubuh badan kamu mengkoordinasikan. Sebagai contoh ni, badan kamu mengkoordinasikan. Sebagai contoh, badan manusia ni sangat-sangat unik. Apa yang berlaku perubahan di luar, di luar badan kamu, dalam badan kamu, semuanya badan kamu akan respon. Dia akan mengkoordinasikan. Sebagai contoh, bahasa mudah, kita ni sebagai contoh, contoh dipanggil suhu badan manusia 36.9 darjah Celsius. Andai kata contoh sekarang cikgu pasal aircon 19 darjah Celsius. Walaupun suhu dekat luar sejuk, tetap suhu dalam badan kamu ni normal, maintain 36.9 darjah Celsius. Jadi dia ada macam buat tubuh badan kamu, dia adaptasi, dia mengkoordinasikan dia punya rangsangan ataupun dipanggil stimuli berlaku perubahan dekat luar badan kamu ataupun dekat dalam. Baik, bila kata endokrin, bila kata hormon, jadi dia boleh melalui dipanggil kelenjar tanpa duktus. Baik, jadi dekat sini, kelenjar adrenal ni, kita ada kelenjar pituitary, kelenjar thyroid, kelenjar pankreas, testis, ovari dengan adrenal. Kadang-kadang soalan boleh keluar, diminta pelajar labelkan. Kebanyakan pelajar dia akan keliru dekat sini. Dia tak tahu kelenjar adrenal dekat mana, dia tak tahu pankreas dekat mana. Dia tak tahu dekat mana. Jadi kebanyakan soalan dia simple saja, disuruh label. Dia bagi anak panah macam ni, ni apa ni? Ni kelenjar apa ni? Yang atas ni biasa pelajar tak ada masalah.
Yang tengah-tengah ni pelajar dia selalu masalah. Dia tak tahu mana satu pankreas, mana satu dipanggil kelenjar adrenal ni. Tu yang pertama, sebab tu cikgu lukis supaya pelajar boleh nampak. Baik. Jadi kelenjar ni dia akan, cikgu hormon ni buat apa? Jadi hormon ni kita macam cikgu tadi, dia nak menstabilkan sebarang apa perubahan. Tak kisahlah kamu makan benda manis ke, kamu dalam badan kamu tu banyak air, dalam badan kamu tu banyak garam, dia cuba menstabilkan. Berlaku perubahan, dia cuba kembali dalam keadaan normal. Itulah dipanggil endokrin. Dia tubuh badan kamu mengkoordinasikan sebarang rangsangan yang berlaku, yang ada. Baik, jadi kat sini kita pergi kepada kelenjar pituitary. Dia ada di bahagian atas dekat otak tu, yang kecil tu, dia panggil kelenjar pituitary. Baik, dan salah satu bila kata yang tu, orang kata kamu kena dipanggil, kamu kena ingat dia punya salah satu bila kata hormon. Okey, ingat cikgu kata tadi, bila kata endokrin, ingat pasal hormon. Jadi, hormon ada beberapa hormon yang kamu kena hafal. Kena tahu dan kena hafal apa kegunaan dia, hormon tu. Sebagai contoh kelenjar pituitary. Baik, kelenjar pituitary ni, kalau kamu nak tahu, sebenarnya dia ada 8 Jadi yang ada dalam buku teks saja dia ada 2 saja. Cikgu tulis kat sini. Hormon. Cikgu gunakan warna biru. Kelenjar pituitary. Jadi kelenjar pituitary dia akan merembeskan hormon. Okey, cikgu tulis kat sini hormon. Hormon dipanggil hormon antidiuresis. Diuresis ataupun dipanggil ADH. Antidiuresis hormon. Okey, antidiuresis hormon. Baik. Penting hormon ni kalau kamu nak tahu, jadi kita cerita tadi yang awal-awal tadi macam mana tubuh badan kamu direspon kepada dipanggil orang kata sebarang rangsangan. Dan hormon antidiuresis ni kalau kamu nak tahu, dia mengawal dipanggil penghasilan air kencing kamu. Perasan tak? Air kencing kamu ni kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak. Jadi sebenarnya tubuh badan kamu tu ada benda yang dikawal, ada yang kawal. Boleh bayangkan, kamu minum air banyak, contoh kamu minum air 1 liter, kamu minum air. Dan duduk kejap, dalam badan kamu tu banyak air. Dan contoh dalam badan manusia ni, contoh lelaki, dalam badan dia tu 60% tu daripada air. Lebih pada tu, maksudnya dia akan maintainkan balik. Jadi, kamu minum air banyak, kamu duduk kejap, kamu rasa nak kencing. Dia akan cuba seimbangkan dalam badan kamu. Dan bila kamu kencing tu keluar dengan banyak. Seolah-olah ada something yang berlaku dalam badan kamu. Jadi sebenarnya kelenjar pituitary ni dia akan merembeskan hormon antidiuresis. Dipanggil antidiuresis ataupun dipanggil ADH. Kamu cakap macam ni pun boleh ADH, antidiuresis. Kalau yang tak tahu aja kamu tulis yang ni pun dah boleh, pemirsa dah tahulah. Antidiuresis maksudnya dia mengawal. Cikgu tulis yang warna merah pula. Ya, warna merah, warna hijau lah. Mengawal penghasilan air kencing. Mengawal kuantiti penghasilan air kencing. Penghasilan air kencing. Okey, tu yang pertama kamu kena tahu. Yang pertama kamu kena tahu kelenjar pituitary merembeskan hormon antidiuresis. Simple. Ingat kalau hormon antidiuresis. Siapa yang rembeskan? Kelenjar pituitary. Yang kedua, dua hormon yang kamu kena tahu. Yang kedua dipanggil hormon pertumbuhan. Hormon, cikgu tulis ini. Ini yang pertumbuhan. Pertumbuhan. Ataupun kamu buat singkatan dia GH. Bahasa Inggeris dipanggil growth hormone ataupun dipanggil hormon pertumbuhan. Bila kata pertumbuhan ni, pelajar, kalau kamu nak tahu daripada kita kecil, kita lahir bayi, menjadi kanak-kanak,
menjadi remaja, menjadi dewasa. Bayangkan tinggi kita makin tinggi kan, makin tinggi makin. Terutama bayi ya. Bayi ni kamu tengok dipanggil perkembangan pertumbuhan dia sangat pesat. Mula-mula kecil je. 1 tahun, nampak macam tinggi dah. Jadi bila kata hormon pertumbuhan ni, dia merasakan pertumbuhan manusia ataupun merasakan pertumbuhan berlaku di kanak-kanak tu. Kamu katakan pertumbuhan terutama di peringkat kanak-kanak. Sebab peringkat dia dipanggil pertumbuhan ni, dia akan menaik secara mendadak. Berlaku di kanak-kanak, berlaku di kat bayi. Jadi kalau cikgu tulis kat sini, kamu boleh cakap dia merangsang pertumbuhan. Bila kata pertumbuhan ni ialah bila kata pertumbuhan ni sebenarnya dia berkait dengan tulang, pemanjangan tulang. Kamu makin tinggi ya. Dia berkait dengan pemanjangan tulang. Okey, merangsangkan pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Pembulihan kamu kata di peringkat kanak-kanak. Cikgu ringkaskan kanak-kanak. Sebab dia berkait dengan pemanjangan tulang. Dia berkait dengan pemanjangan tulang. Jadi kalau jadi seolah-olah hormon ni dia uniknya kalau hormon ni kalau kamu nak tahu. Dirembaskan di kelenjar pituitari hormon. Dan hormon tu akan bergerak dekat salur darah dan dia akan pergi dekat tulang kamu. Dan dia akan merasakan pemanjangan tulang tu. Makin lama makin tinggi. Jadi berkaitan dengan hormon pertumbuhan. Baik, dan satu lagi, bila kata kelenjar pituitari ni, jadi ada satu pelajar yang dia lupa. Kelenjar pituitari ni juga dikenali sebagai kelenjar induk. Kita tambah dekat sini satu lagi ya. Dinamakan dipanggil kelenjar induk. Kelenjar induk. Baik. Dan kalau kamu nak tahu kelenjar, bila kata induk, maksudnya kelenjar pituitari ni dia merangsangkan kelenjar-kelenjar yang lain untuk merembeskan hormon. Kalau kamu nak tahu kelenjar pituitari ni sebenarnya menghasilkan 8 hormon. Penghasilan di 8 hormon. Cuma dalam buku teks dia bagi tahu 2 saja. Dia ada prolaktin lah apa. Cuma yang kamu kena tahu antidiuresis, pertumbuhan, hormon pertumbuhan dan dikenali sebagai kelenjar. Kadang-kadang soalan akan beritahu kelenjar manakah dikenali sebagai kelenjar induk? Tak ada benda ya. Ni. Mesti kelenjar pituitari. Sebab dia akan merangsangkan kelenjar-kelenjar lain, dia akan merangsangkan mengawal kelenjar-kelenjar lain untuk menghasilkan, untuk merembeskan hormon. Baik, jadi kita habis dah tentang dipanggil kelenjar pituitari. Baik, turun bawah dia sikit. Turun bawah dia sikit dekat sini. Ingat ni leher kamu ni . Bila kata leher ni dipanggil kelenjar thyroid kan. Bila kata kelenjar thyroid, dekat leher kamu ni. Baik. Kena hati-hati, kadang-kadang pelajar benda siput pun dia lupa. Apa yang leher ni? Kena beritahu kelenjar thyroid. Baik, kelenjar thyroid. Ingat kena tahu hormon. Hormon yang dirembeskan adalah dipanggil hormon tiroksina. Baik. Jadi pertama bila hormon kelenjar thyroid kamu dia merembeskan hormon tiroksina, berlaku something dalam badan kamu. Sebagai contoh hormon tiroksina ni, kalau kamu nak tahu fungsi dia mengawal kadar metabolisme badan manusia. Cikgu tulis dulu baru cikgu terangkan. Fungsi dia mengawal kadar metabolisme badan manusia. Badan lah. Boleh. Kadar metabolisme badan. Baik. Cikgu, metabolisme ni macam mana cikgu? Dia macam ni lah metabolisme. Bahasa singkatan dia, pernah tak kamu tengok kawan kamu dia makan nasi, makan banyak 2 pinggan nasi, tapi tak kurus pula, tak gemuk-gemuk.
letak gemuk di istilah di sisi juga. Cikgu kurang buang gemuk, cikgu gunakan bahasa lagi besar. Kadang-kadang orang sisi bahasa tu cikgu minta maaf. Baik, jadi dia makan 2 pinggan, lepas tu badan dia nampak makan 2 pinggan nasi, tapi kurus pula tu. Pelihara saka ke apa ni? Sebenarnya tidak. Sebab kadar metabolisme badan untuk setiap orang berbeza, terutama lelaki dengan perempuan. Lelaki kadar metabolisme dia sangat tinggi dengan perempuan, kebiasaannya. Sebab itulah lelaki dia akan makan banyak, makan. Lepas tu dia pergi main, pergi meloncat sana sini. Yang tu. Perempuan ni kadang-kadang dia makan sikit, lepas tu dia duduk timbang. Sebab apa? Nak makan sikit, lepas tu nak makan sikit tapi berat badan naik. Dia bergantung kepada kadar. Siapa yang kawal ni? Hormon tiroksina yang mengawal kadar metabolisme dalam badan kamu. Baik, satu lagi juga dia panggil hormon tiroksina ni. Dia mengawal perkembangan mental dan fizikal. Mengawal perkembangan mental dan fizikal. Ya. Bila kata mental dan fizikal ni dia kawal perkembangan. Ya, mental kamu kan kadang-kadang kenapa orang ni macam tak faham ni. Kadang satu dipanggil hormon tiroksina ni, perkembangan mental kamu pun dia boleh berkait. Cikgu, adakah kita kena hafal dua-dua ni? Sekurang-kurangnya hafal satu pun tak mengapa. Terutama dekat sini, kadar metabolisme badan. Kalau kamu tengok kadang-kadang soalan minta berikan fungsi dipanggil satu. Jadi kamu ambil yang satu lah. Yang ni pun kamu boleh hafal. Di biasaannya kadang-kadang soalan minta dia akan jadi bagi satu ataupun dua lah. Cuma cikgu sarankan kamu hafal lah dua sekurang-kurangnya. Sebab kadang-kadang soalan ABC dia akan cakap hormon yang manakah mengawal perkembangan mental dan fizikal. Habislah kalau kamu tak hafal. Jadi hafal. Bila perkembangan mental dan fizikal kamu. Baik, kita pergi turun lagi. Okay, kita pergi kat yang ni. Kita pergi dekat pankreas. Sebab pankreas ni kedudukan dia di belakang perut. Sebab cikgu tak lihat tulis belakang. Pankreas ni dia duduk di belakang perut. Baik, pankreas ni antara soalan yang famous sangat ni. Daripada dulu lagi ni pankreas ni sangat famous. Kamu kena tengok Baik, cikgu pergi pada hormon dia. Hormon. Baik, bila kata pankreas, set dalam kepala kamu. Dua hormon ni kena tahu. Pertama, hormon insulin. Kalau sibuk lama memang asyik keluar je benda ni. Sebab kamu first batch lah. Jadi cikgu tak tahu macam mana soalan dia boleh tanya. Cuma tengok daripada trial cikgu boleh nampak dia boleh keluar. Baik, hormon insulin. Baik, apa kegunaan dia? Dia macam ni. Kalau hormon insulin ni, kalau kamu nak ingat, sebab hari-hari kamu minum air gula. Hari-hari, maksud cikgu bukan air gula, air manis. Bukan air gula tu kamu minum tak? Air manis. Air dia panggil minuman yang bergula kan. Kamu minum kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang kamu minum minuman yang bergula, yang manis tu, kadang-kadang manis dia sangat tinggi sangat. Manisnya tak boleh tahan lah. Saya memang suka pemanis pun. Saya suka benda-benda yang manis. Jadi sebenarnya macam mana dipanggil badan kamu tu dia mengawal kandungan gula dalam darah. Sebenarnya dia gunakan hormon insulin. Hormon insulin lah dia akan mengawal paras gula dalam darah. Dia mengawal paras ataupun aras kamu kata. Paras gula dalam darah. Okey, mengawal paras gula dalam darah dengan menurunkan. Ataupun cikgu buang perkataan mengawal, menurunkan. Kadang-kadang pelajarkan dulu. Menurunkan paras gula dalam darah. Tugas dia, hormon insulin dia akan turunkan. Contoh, minum minuman yang sangat manis. Badan pankreas kamu tu dia akan berlaku perubahan dalam badan kamu. Gula dalam darah ni naik. Jadi pankreas tu dia akan menghasilkan hormon insulin. Dan hormon insulin ni bila masuk dalam salur darah, dia akan merendahkan. Dia panggil
kandungan gula dalam darah. Dia akan rendahkan dia. Baik. Jadi salah satu macam mana? Okey. Jadi salah satu dipanggil hormon insulin ni, selain dia dipanggil menurunkan paras gula dalam darah, dan dia menukarkan dipanggil glukosa tu kepada glycogen. Kamu ni cakap bahasa lain dia menukarkan glukosa tu kepada glycogen dan disimpan dalam hati. Cikgu tak tulis kat sini. Yang tu penerangan dia lebih. Dan cikgu nak minta pelajar at least boleh dapat yang ni satu. Menurunkan paras gula dalam darah. Macam mana? Dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen. Dan glycogen tu disimpan dalam hati kamu. Yang kedua, hormon glukagon. Beza dia sikit. Glukagon ni, kalau kamu nak tahu, tugas dia sehari kamu tak makan, 2 hari kamu tak makan, tetapi kamu still lagi sehari tak makan, still lagi boleh melangkah, boleh lagi berjalan. Sebenarnya macam mana kamu dapat dipanggil tenaga tu? Sebenarnya hormon glukagon ni, walaupun kamu tak minum air manis, contoh dalam badan kamu kekurangan gula, dia glukagon ni dia meningkatkan. Tugas tadi yang ni insulin menurunkan, glukagon dia meningkatkan paras gula dalam darah. Paras gula dalam darah. Macam mana? Glycogen yang disimpan dalam hati kamu tadi, menggunakan hormon glukagon, dia akan tukar balik dalam bentuk glukosa. Itu cara dipanggil glukagon. Dia menukarkan, dia meningkatkan. Kalau kamu nampak, dia maintain. Dia maintain. Supaya dalam badan kamu, gula dalam badan kamu aras gitu normal. Naik, tinggi pun tak, turun pun tak. Duduk tengah-tengah, normal. Andai kata naik, keluarkan dipanggil hormon insulin, dia akan turunkan kepada paras normal. Andai kata paras gula dalam badan kamu rendah, turun, gunakan hormon glukagon, dia akan menaikkan paras gula dalam darah. Nampak kan? Itu sebenarnya dia panggil konsep koordinasi. Bagaimana tubuh badan kamu respon terhadap perubahan yang berlaku dalam ataupun di luar badan kamu. Baik, kita pergi dekat sini kelenjar adrenal pula. Kelenjar adrenal. Baik, untuk yang pankreas ni, sebab itulah kalau kamu nak tahu, cikgu terang sikit lagi. Pankreas ni sebab itulah kalau orang yang dipanggil orang yang selalu minum minuman yang manis, maksudnya hari-hari itu dia paksa orang kata pankreas dia tu menghasilkan hormon insulin sebab dia nak merendahkan paras gula dalam darah. Jadi bila dia paksa hari-hari dipanggil pankreas tu merembeskan hormon insulin, satu ketika pankreas tu dia dah tak menghasilkan hormon insulin. Di situlah nanti kamu akan dapat penyakit dia panggil diabetes lah. Nanti yang penyakit tu cikgu pergi hari lain ya. Baik, kelenjar adrenal. Bila kata kelenjar adrenal ni hormon yang dirembeskan adrenalina. Ni. Baik. Adrenalina ni biasa orang guna, orang biasa kalau orang main game tu dia tahulah. Main game zombie apa dia inject adrenal lepas tu boleh bergerak laju. Baik. Kelenjar adrenal ni, perhatikan betul-betul dia punya lokasi dia berada di atas ginjal. Yang ni ginjal lah. Yang ni sebelah sini ginjal lah nama dia. Yang atas ni dipanggil ginjal. Macam kacang tu dipanggil ginjal. Kedudukan kelenjar adrenal ni di atas ginjal sikit. Tu ginjal. Baik. Dan hormon adrenalina ni digunakan waktu dipanggil saat kecemasan. Sebagai contoh apa? Kamu jumpa anjing ke, nampak hantu ke apa? Jadi salah satu dipanggil bila kelenjar adrenal tu dia merembeskan hormon adrenalina tu, pertama kamu bayangkan kalau kamu jumpa anjing, apa yang berlaku kalau kamu jumpa anjing dah? Perasan tak? Dipanggil apa? Pernafasan kamu, jantung kamu akan jadi laju kan? Yang tu dia soalan macam pertama dia akan meningkatkan
meningkatkan kadar metabolisme, ya, dia akan tingkatkan. Seolah macam metabolisme ni macam pernafasan kamu. Pernafasan kamu akan jadi tercungak-cungak. Dia akan meningkat apa lagi? Dia punya paras gula. Bila kata gula-gula ni, gula bukan gula-gula, gula dalam darah kamu tu dipanggil glukosa kan. Dipanggil sumber tenaga. Jadi bayangkan kamu kena jumpa anjing, kamu lari tu, kadang-kadang orang kata pecuk tu sampai motor pun boleh, kamu boleh potong kan. Mana kamu dapat kekuatan tu, tenaga tu? Sebenarnya adrenalina ni dia meningkatkan paras gula dalam darah kamu. Semua akan naik. Meningkatkan, dia akan cikgu buat macam ni. Ringkaskan sikit. Paras gula dalam darah. Apa lagi? Dia akan meningkatkan kadar pernafasan. Meningkatkan kadar denyutan jantung. Semua akan naik. Dia seolah kalau adrenalina ni paling senang. Kamu boleh buat gambar. Jumpa anjing, apa yang berlaku? Nafas kamu tercungak kan? Jantung kamu makin laju kan? Kamu lari laju kan? Tu semua yang berlaku dekat dia panggil hormon adrenalina ni. Contoh macam ni lah. Esok SPM, agak-agak kamu berdebar tak malam ni? Esok SPM. Kan? Berdebar kan? Itu dia panggil hormon adrenalina tu. Baik, kita pergi lagi. Okey, yang tu dipanggil hormon adrenalina ni. Soalannya digunakan dalam waktu-waktu kecemasan lah. Andai katalah hormon adrenalina ni tak ada, jumpa anjing. Dah, kena gigit kan. Tadi kamu jumpa hantu. Macam tu. Baik. Jadi dekat sini cikgu bagi dua. Cikgu tak lukis yang jantan dengan yang perempuan dengan yang lelaki. Cikgu letak sekali lah. Jangan cakap dia ni ada dua alat jantina. Baik, cikgu pergi kepada testis dulu. Okey. Testis. Yang lelaki kena tahulah hormon dia. Kena tahu. Testosteron. Okey. Tengok je. Testis, hormon yang dirembeskan testosteron. Nampak kan depan dia kan? Testis, hormon yang dirembeskan testosteron. Dan kalau kamu nak tahu hormon testosteron ni, kalau yang pelajar tingkat terlima biasanya dah akhir balik lah. Baik, jadi macam mana? Apabila lelaki, dia testis kan? Sebab bila kata testis ni dipanggil organ pembiakan lah. Jangan kata dipanggil sperma pula. Kadang-kadang pelajar dia tak tahu. Soalan minta berikan organ pembiakan lelaki, dia pergi jawab sperma pula. Salah lah. Organ pembiakan ni testis lah. Baik. Testosteron ni kalau kamu nak tahu, bila kamu dah mencapai, lelaki dah mencapai akhir balik. Jadi testosteron tu ataupun dipanggil testo, dia akan merembeskan dipanggil hormon testosteron. Dan bila masuk dalam darah kamu tu, perasan tak lelaki apa perubahan dia? Suara dia mula garau. Ataupun dengan tepat lagi, dia merangsang perkembangan seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder. Suara dia mula garau. Apa lagi? Badan dia dipanggil bidang, badan dia macam ni. Yang tu. Apa lagi? Dia mula ada janggut ni apa. Okey. Dipanggil dia merangsang perkembangan seks, ciri-ciri seks sekunder. Kamu tulis. Merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Kadang-kadang pelajar tak tahu apa benda ciri-ciri seks sekunder ni. Ciri-ciri seks sekunder ni perubahan yang berlaku dalam badan kamu. Dia lelaki, dia punya suara dia garau. Dia ada ni, dia punya orang kata apa, janggut dia, dada dia akan jadi dada ni akan jadi macam bidang. Kalau perempuan dada ni macam ni sikit. Sebab tu lelaki dia jalan macam ni. Aku nampak dia macam sado. Baik, satu lagi. Testis ni bila lelaki tu dah balik, memang biasanya orang tahu penghasilan sperma. Ni lah, biasa ni pelajar tahulah ni. Penghasilan sperma. Bila dah akhir balik, maksudnya testis tu dah keluarkan dipanggil hormon testosteron. Masuk je dalam barang
testosteron ada dalam dia panggil badan lelaki, berlakulah perubahan dia dan dia mula menghasilkan sperma. Baik, yang terakhir kita pergi kepada ovari. Ovari. Sama juga ovari ni. Pelajar tak tahu beza. Cikgu, apa beza ovari dengan ovum, cikgu? Dia lain. Kalau soalan minta, berikan organ pembiakan perempuan. Jangan cakap ovum, ovari. Ovari ni adalah organ pembiakan perempuan. Ovum tu yang dipanggil sel gamet dia tu. Ovari tu yang menghasilkan ovum. Ovum tu ada dipanggil sel anak dia ataupun dipanggil gamet. Dia beza lah. Kadang-kadang soalan pelajar dia ingat ovum dengan ovari ni sama. Tak sama Baik. Jadi ovari ni dia ada dua. Dia panggil hormon, dia akan menghasilkan dua. Pertama hormon dia dipanggil progesteron. Selalunya dipanggil perempuan ni, dia akan merembaskan dipanggil progesteron. Progesteron. Kalau dipanggil lelaki, testosteron. Progesteron. Dia beza. Baik, progesteron bila kata perempuan ni, progesteron ni kalau kamu nak tahu, dia mengawal penebalan dinding uterus. Kamu boleh tulis kat situ. Dia mengawal, dia mengekal ataupun dia mengawal. Cikgu tulis kat sini. Mengekal penebalan dinding uterus. Kalau kamu nak tahu, perempuan bila dia nak mengandung, bila dia nak mengandung, yang kamu belajar balik, kalau kamu ingat, bila dipanggil embryo tu dah menempel pada dinding uterus nama lain dipanggil rahim, nama lain dia. Dia dikira sebagai mengandung bila dah menempel. Dan uterus ni kena kekal dipanggil tebal dia, kamu nak tahu, sebab nak berlaku penempelan dia. Maksudnya perempuan tu dia kena hasilkan hormon progesteron. Dia nak kekalkan panggil penebalan dinding uterus. Untuk apa? Nanti embryo tu daripada zigot, embryo dia akan jadi fetus, akan jadi seorang ataupun dipanggil bayi lah. Okay. Dan satu lagi hormon dia, dia ada dua. Lelaki ada satu je. Estrogen. Progesteron dan satu lagi estrogen. Bila kata estrogen ni, paling penting perempuan sama juga. Ada mencapai balik kan, macam lelaki tadi. Bila capai balik, suara dia garau. Ada misal. Sama juga perempuan ni. Apabila dia panggil dah mencapai balik, ovari dia akan merangsang ataupun menghasilkan hormon estrogen. Perempuan ni dia akan merangsang ciri-ciri seks sekunder dia. Perasan tak perempuan? Bila dah berakhir balik, apa? Dia akan ada dipanggil penghasilan macam buah dada. Dada dia akan jadi macam ni. Maksudnya ciri-ciri seks sekunder tu sebagai contoh. Sebab tu lelaki dengan perempuan lain. Lelaki dengan perempuan, suara lelaki memang asal dia memang garau. Dia nak jadi perempuan dia tak boleh. Macam tu. Perempuan ni suara dia lembut sikit. Baik, kamu kata macam tadi, dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Merangsang ciri-ciri ataupun merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder. Yang tu seks sekunder. Baik. Ada satu lagi. Estrogen ni, ingat dan cikgu kata tadi, selain dia perlu menebal dinding tu, jadi yang menekatkan dipanggil dia punya embryo tu, salah satu digunakan estrogen lah. Cuma yang tu kamu tak perlulah. At least kamu boleh dapatkan satu pun tak ada masalah. Estrogen mengekalkan penebalan dinding uterus. Dipanggil progesteron mengekalkan penebalan dinding uterus. Estrogen merasakan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 semua. Dan tolong ambil perhatian dekat sini. Pankreas, kelenjar thyroid dengan ni, kelenjar pituitary ni. 3 benda ni kebanyakan soalan boleh tanya. Bila cikgu tengok soalan trial, dia nampak dia punya trend dia. Jadi kamu ambil perhatianlah. Soalan kadang-kadang dia boleh keluar situasi. Kalau soalan keluar situasi, dia akan keluar yang ni.
Soalan keluar situasi, dia akan keluar ni. Kenapa? Dia akan cakap, dia akan bagi situasi, Amin dikejar oleh anjing. Apakah hormon yang terlibat dan bagaimanakah tindakan dia? Situasi dia akan keluar ni. Kalau yang bukan situasi akan keluar 3 ni. Tolong baca. Baiklah, okey. Nanti kalau akan datang cuma dekat sini kita orang kata apa? Apa kesan dia? Apa jadi cikgu kalau hormon ni kurang? Hormon ni lebih? Apa kalau hormon tu tak ada langsung? Tu pun akan ada masalah kesihatan dia. Nanti kita tengok kelas akan datang. Okey, baik. Cikgu rasa sampai setakat tu saja. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang cikgu terangkan ni dapat membantu kamu dalam kefahaman. Okey. Jadi wallahu alam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.